Okay, baiklah. Kenapa dia kata dia nak cari bidang ilmu? Kenapa dia bahas tentang ilmu je? Kerana macam mana kita boleh faham hukum tu melainkan dengan cara ilmu. Okay? Allah berfirman wa aqimus solah. Kita kata wajib tu. Macam mana cara tu? Ijtihad. Ijtihad apa? Ada cara ilmu dia. So kita bahas pula basis ilmu. Apakah ilmu aqsamuhu? Apakah ilmu dan juga pembahagian dia? Ma ma'nal ilmi? Apakah makna ilmu? Penting ya. Nampak simple buku gempak Madkhal Usul. Kata Syekh daripada Mekah Madrasah Sarawatiyah. Tengok bahas basic. Tangan. Al-basic al-basic dah. Al-ta'rif ataupun al-asas amat penting dalam semua ilmu. Bila kita tidak kuat asas tu yang membuatkan kita teraba-raba dalam ilmu-ilmu yang lain. Apakah ilmu? Ma'rifatul ilmi ala huwa ma huwa bihi fil waqi'i ka idrakil asnani bi'annahu hayawanun natiqun. Dah, ada orang nak nikah pula. Malam-malam tanya pasal nikah ni no. Waalaikumsalam. Okay. Apa dia ilmu? Tuan-tuan ni tidak berilmu lah. Kan. Saya ni hendak pergi jauh-jauh ni nak jadi orang berilmu. Ilmu tu apa dia? Ilmu tu apa dia? Ialah mengetahui sesuatu ilmu pula. Bukan ilmu mengetahui sama ke? Tadi kita dah bahas dah itu. Ma'rifah berbeza dengan ilmu. Okay. Ma'rifah ni apa? Ma'rifah ni ialah pengetahuan. Ilmu ni apa? Ilmu. Apa beza pengetahuan dengan ilmu? Ilmu pengetahuan ialah benda yang didahului oleh jahil. Kan? Okay. Kalau orang tu dipanggil berilmu, okay, dipanggil alim ataupun arif. Tapi Tuhan ataupun Allah tidak dipanggil arif. Kerana arif masbuqun bil jahli. Arif, walaupun la ni dah arif, sekarang ni dia tahu, tapi sebelum tu dia tak tahu. Tuhan tidak sedemikian. Manusia boleh bersifat arif sebab apa? Dia belajar. Baru tahu dipanggil arif. Ataupun lepas tahu dipanggil alim. Okay? Oleh itu apakah ma'rifah? Tengok betapa halusnya perbahasan ulama Arab kita tentang definisi yang digunakan. Ma'rifatul ilmi, pengetahuan kepada sesuatu maklumat. Okay? Ala ma huwa bihi, yang ianya bertepatan dengan waqi', dengan kenyataan. Okay? Sekejap, anak nak jawab ni. Orang ni, sekejap. Tak kusyuk tu. Sekejap Aduh. Sekejap. Sekejap. Waqi'. Bagus, Luqman. Soalan yang amat bagus. Waqi' itu daripada perkataan waqa'a. Waqa'a itu berada. Kadang-kadang jatuh. Waqi' itu keberadaan. Jadi maksud dia, kita mengetahui ilmu itu dengan keadaan yang sebenar. Okey, contohnya sekarang ni tengah malam. Nampak kan gelap kan belakang mana? Belakang mana punya cermin ni gelap kan? So, anak kata apa? Gelap ni malam ni. Okey. Adakah itu waqi'? Ya. Sebab apa? Itulah yang berlaku sekarang, sedang gelap, sedang malam. Tapi kalau anak kata, nampak ni terang ni. Mungkin tengah siang kot. Itu bukan waqi'. Kan? Sebab tu waqi' tu berada. Waqi' itu sedang.
Kan kita berkata ikut waqi', Syekh. Ikut waqi'. Waqi'i. Ikut reality. Waqi' itu adalah reality. So, apakah dia ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan tentang maklumat yang ia bertepatan dengan realitinya. Wah, bahasa KL tu. Okay. Boleh tak siapa yang tak boleh kecap? Saya nak ulang balik. Dengan melihatkan kepada definisi Syekh ini, dia kata apa? Apakah ilmu? Ilmu ialah pengetahuan tentang sesuatu maklumat yang ia bertepatan, ana terjemah Melayu lah, bertepatan dengan realitinya perkara tersebut. Contoh, idrakil insani bi'annahu hayawanun natiqun. Idrakil insan sebagaimana idraki. Kita panggil idrak sebab apa? Dia jadi majrur kepada kaf. Kerana seperti fahamnya manusia, mengertinya manusia ataupun mencapainya maklumat bagi seseorang itu bahawa dia, bi'annahu, hu tu siapa? Dialah manusia. Hayawanun natiqun. Haiwan yang boleh bercakap. Pulak lah. Ya Allah, selama ni saya hidup, saya ingat saya ni orang. Haiwan pun saya ni ya. Ini bahasa mantik, wahai tuan-tuan sekalian. Okay. Haiwan ke saya ni, ya Allah. Kan. Haiwan tu ialah hayah. Daripada perkataan hayah. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kan, sungguhnya kehidupan akhiratlah yang paling hayawan, paling haiwan. Ya Allah, saya ingatkan haiwan tu kata-kata makian. Rupanya akhirat tu haiwan. Bukan. Haiwan daripada perkataan hayyun. Yakni akhirat itulah yang sebenarnya hidup di hati orang Islam. Itulah matlamat mereka untuk hidup yang kekal di sana. Maksud kita itulah. So, haiwan ni bukanlah haiwan yang kita faham bahasa Melayu. Haiwan yang macam anjing ataupun kucing ataupun dubuk dan lain-lain. Haiwan ni adalah satu makhluk yang bernyawa. Okay? Tapi bila kata bernyawa, dia share lah dengan kuda belang, dengan kakak, dengan pokok, dengan macam kan. Sebab dia haiwan. Dalam dunia ni, yang nampaknya haiwan yang bergerak dan hidup ialah manusia dan juga binatang. Okay? Adapun pokok itu bukan haiwan, itu panggil jamadat. Okay. Khalas, ini ilmu mantik ni. Jadi bila manusia tu tahu siapa, kamu ni siapa Saya ni bila saya dah fikir, saya ni haiwan. Macam kau ajar bunyi saya haiwan tak? Awak jangan faham Melayu bukan Arab pun panggil haiwan ke? Hayawanat itu dia panggil. Okey. Tapi Arab dia tak melontarkan perkataan haiwan tu kepada haiwan. Dia tak panggil, dia panggil apa? Kadang-kadang dia panggil dabbah, kadang dia panggil binatang. Adalah memang ada pakai, ada gak haiwan, hadaqatul hayawanat, ada dipanggil jamak muannas salim kat situ. Okay, tapi ini bahasa mantiq. Hayawan di sini rujuk kepada hayyun, yang hidup. Kita pun fikir, manusia tu fikir siapa kita ni Oh, kita ni bergerak. Anjing pun bergerak. Binatang pun bergerak. So, kita dengan anjing apa beza ni? Kita dengan anjing satu spesies hayawan. Apa dia? Makhluk yang bernyawa, yang bergerak. Okay? Tapi adakah kita sama dengan dia? Tak. Tapi yang bezakan kita ni natiqun. Apakah natiqun? Tolong jawab. Apakah natiqun? Siapa? Jawab. Tak apa, jangan takut. Terus. Betul, bagus. Tak betul, bagus juga. Siapa tu? Man. Faizun, jawab. Faizun, jawab. Ustaz, saya nak cuba, Ustaz. Cuba terus. Tak ada uji dah. Bercakap, Ustaz, natik. Bagus. Cantik. Terima kasih. Bagus, Faizun. Okay. Terima kasih, Ustaz. Okay, bagus. Bagus, Faizun betul. Hanin betul.
Semua betul. Yang tak cakap betul juga. Okey. Natikun ni kalau belajar kat pondok dia kata haiwan bangsa berkecek. Anda pun tak faham dulu. Belajar pondok, belajar kitab mantik kan orang lama. Ini haiwan bangsa kecek. Ai, kecek. Tapi kalau kita betul-betul tengok kenapa ilmu tu dipanggil ilmu mantik? Kenapa manusia tu dipanggil haiwan natik? Kerana salah satunya beza kita dengan binatang, kita boleh bercakap. Ustaz, anjing pun boleh juga menyalak. Yanbah dia panggil. Nabaha. Kan? Burung kakak tua pun boleh diajar. Kalau tak kena gaya boleh baca Fatihah kan? Burung kakak tua berberak. Oh, payah juga kita tu. Macam mana tu? Kalau tengok cerita Lion King tu semua cakap Melaka tu. Kan? Okey, kita kata natik ini memanglah berkecek bercakap, tetapi dia bercakap berasaskan kepada akal yang proses dan dia bertutur. Binatang tidak ada akal untuk proses. Kalau dia bercakap pun sembrono, ataupun tak sengaja, ataupun dia mengejek kita, ataupun itulah. Adapun manusia natik, tapi natik dia asluhu al-mukh wal aqlu. Asal natik manusia tu, asal bertutur berkecek manusia itu ialah daripada otak, daripada proses pemikiran. Oleh itu ilmu mantik ni apa? Daripada perkataan nafaqa, cakap. Mantik tempat cakap. Kenapa ilmu tu mantik? Kenapa apa kaitan dengan cakap? Adakah ilmu ni ilmu membahaskan tentang lidah? Tentang kerongkong? Bukan. Ilmu tu bahas tentang cara menyusun pemikiran. Kenapa mantik? Kerana manusia itu bila dia bercakap itu menggambarkan pemikiran dia. Macam mana lah kan? Bila nak cakap Melayu ni, apa yang tak faham? Oh, Ustaz ni dia menyusun bahasa Melayu. Orang Melayu ni. Betul lah. Kalau orang tu bercakap lancar dalam bahasa Urdu, kita boleh faham lah dia ni Pakistan. Contoh lah kan? Ataupun lain-lain. Kalau orang tu bercakap bahasanya lancang, lancang tu arti kata celupa, kita tahulah dia ni mulut tak ada insurans ni, kan? Kalau orang tu gemar mengumpat, kita tahulah itu otak yang kotor, gemar mengata orang itu dan ini. So, mantik ataupun percakapan manusia itu menggambarkan otaknya. Oleh itu, ilmu mantik dipanggil mantik. Sebab apa? Ilmu itu memanglah bunyi yang bercakap, benda yang dicakapkan, tetapi dia tidak lain tidak bukan berasas dan berasal daripada otak yang menyusun percakapan manusia. Oleh itu, bila kata haiwan natik, apa dia haiwan natik? Satu makhluk yang bernyawa, yang boleh bergerak dan bercakap berasaskan kepada akal yang ada. Oleh itu, bila kita berikan definisi haiwan natik itu kepada manusia, siapa yang masuk situ? Anjing? Tak. Tak ada. Anjing tak bercakap, tak boleh cakap. Kuda? Tak. Pokok? Tak. Habis siapa je yang kena dengan istilah haiwan natik? Tak lain dan tak bukan manusia. Okay? So, itulah dipanggil satu takrifan yang jami' dan mani' bagi manusia. Antum tahu apa jami' mani'? Jami' ni ialah yang menghimpunkan. Mani' ni yang menghalang yang lain masuk. Kalau anak kata, apakah manusia? Hayawanun akil. Haiwan yang makan. Ataupun makhluk bernyawa yang boleh makan. Adakah itu jami'? Ya. Adakah itu mani'? Tak. Kenapa? Yang boleh makan termasuk anjing, termasuk zebra, termasuk zirafah. So, takrifan tu tidak mani'. Sebab masuk sekali dalam jami', dalam himpunan tu binatang. Tapi bila anda kata manusia itu ialah hayawanun natiq, makhluk bernyawa bergerak yang boleh bercakap berasaskan akal yang diberikan, siapa yang masuk? Semua manusia. Siapa yang terkeluar? Semua binatang. Adakah terkecuali manusia? Tidak. Itu dipanggil sebagai ta'rifan bagi insan yang jami' dan mani'. Orang tanya pula, habis yang bisu tu macam mana? Tak boleh cakap.
kita kata fi aghlabil ahwal, dalam kebanyakan hal. Itu dipanggil mustasnayat itu an-nadiru kal ma'dum. Yang jarang-jarang itu macam tak ada lah. Tapi kebanyakan manusia secara asasnya, secara iktidalnya, secara sehatnya, dia boleh bercakap. Okay? Kalau ada 10,000 orang, 900, 9,800 semuanya sempurna. So itu juga dipanggil ahkamu jumhur atau ahkamu aghlabi. Kan? Nah, dalam pemerhatian kita, macam antum yang membuat, mungkin ada di kalangan antum yang buat master ataupun PhD, antum akan terlibat dengan ilmu-ilmu kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif apa? Pakai rakam, pakai nombor. Nombor tu apa dia punya maklumat? Kalau banyak, signifikan dia panggil. So, juga macam ilmu mantik, bila dia buatkan ta'rifan, okay, dia ambil yang ramai. Dia tak payah buat melainkan ataupun kecuali OKU, tak payah. Sebab apa? Bila membuat takrifan, kita ambil yang ramai. Walaupun ada manusia yang bisu, ada manusia yang gila, akal tak berfungsi, tapi itu dipanggil benda yang nadir kadang-kadang. Secara umumnya, secara dasarnya, secara asasinya, manusia itu haiwan yang bernyawa. Dan haiwan dan manusia itu adalah bahan ataupun objek bernyawa yang boleh bercakap berasaskan akal yang ada. Oleh itu, itulah dia takrifan yang paling jami' dan mani'. Ingat nak buat takrifan ni tidak mudah Dia perlu faham dan dia perlu fikir. Itulah dipanggil al-ilmu. Okay? Panjang itu ilmu. Ingat senang-senang ni. Yes. That's how ulama' kita membina ilmu usul fikih. Dia bukan ilmu yang lepak di tepi pantai sambil melihat orang mandi dan keluar ilmu. Tidak. Dia ilmu yang dia betul-betul satu pemikiran yang betul-betul diperah sampai kepada lub tu ialah dia punya isinya. Maka lahirlah ilmu usul fiqh. Oleh itu dia stabil. Usul fiqh beda dengan kaedah fiqh. Usul adalah stabil. Usul ni kan dia panggil ma yanbani alaihi ghairuhu. Dia boleh atas. Apa yang terbina di atasnya yang lain. Cakap buatlah bangunan apa pun, dia tetap kukuh. Sebab apa? Itulah usul yang kukuh. Kaedah boleh berubah. Kan kita ada usul fiqh, kita ada kaedah fiqh. Usul takkan berubah. Tapi nak melahirkan usul yang kuat, dia memerlukan kepada pemikiran yang begitu tajam dan halus. Sampai ingat senang ke nak buat definisi haiwan natik ni. Haiwan natik ni dia merupakan definisi yang diambil dari pemikiran barat seperti Yunani dan sebagainya, tapi dimurnikan dengan fahaman Islam. Okey? Jadi adakah salah kalau kita ambil fahaman barat? Tak salah. Yang salah yang kita ambil yang salah. Okey? Baiklah. Jadi apa cerita tadi tu? Apakah ilmu? Ilmu ini ialah mengetahui sesuatu itu dengan waqi' ataupun dengan realitinya yang sebenar. Sekarang ni sedang malam. Adakah itu ilmu? Ya. Sebab apa? Waqi'. Okay? Hari ini sekarang ni sedang siang, sedang panas ni, matahari sedang memancar. Tak waqi' tu. Tu bukan ilmu. Itu apa? Itu al-jahlu. Okay, itu nanti bawah dia akan terang lah. Okay? Cukup lah untuk hari ni, pagi ni, malam ni cukup lah. Satu ni, kita walaupun buku ni kecil, tapi kita cuba bahas dengan lumat. Lumat tu apa? Kita cuba cair supaya kita betul-betul faham usul fiqh. Okay, cukup lah untuk sini, walaupun kita baca satu poin saja, tapi mudah-mudahan memberikan kefahaman dan juga maklumat yang baik dan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay, Islam. Tak ada isu daur ke dalam takrif ilmu yang dibina, atau ilmu pada soalan itu adakah berbeza dengan ilmu dalam jawapan Syekh? Maknanya sebab ma'rifah dengan ilmu berbeza. Okay, anda terang sikit sahaja. Ma'rifah itu dia macam proses. Ilmu macam ma'rifah as-sabab, al-ilmu musabbab. Apakah ilmu? Proses di dalam memahami sesuatu maklumat. Okay, dia tak ada daur. Okay, tak ada daur. Mungkin anda kata daur ni maknanya ada pusingan. Proses tu pergi ilmu. Ilmu tu pula pergi proses balik. Tak, dia tak macam tu. Walaupun ada unsur lah, betul lah.
untuk mendapat ilmu tu kena ada ilmu yang lain. Tapi ilmu yang lain tu tidak sama dengan ilmu yang terhasil. Okey? Okey, anda faham tu antanya poin. Tapi kita kata paling mudah, ma'rifah itu adalah sebab. Al-ilmi itu ialah musabbab. Yang proses di dalam menghasilkan suatu maklumat yang bertepatan dengan waqi' ataupun reality. Betul dipanggil. Ada kadang-kadang setengah buku dia panggil mahwal ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Ada buku yang tu. Kan bahasa macam itulah. Ma'rifatu syai', mengetahui sesuatu. Tapi kali ini kita kata Syekh ni ma'rifatul ilmi ialah proses memahami sesuatu yang ingin dipahami ataupun maklumat. So adakah daur? Tidak daur. Ma'rifah tu as-sabab, sebab. Okay? Al-ilmu tu pula musabbab, apakah hasil daripada sebab yang dilakukan. Itulah sahaja yang boleh anda terangkan. Terima kasih atas soalan. Kita sambung lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.